Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua sihat dan diharapkan kita semua dalam keadaan sihat dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dikurniakan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah. Cerita kali ini kita akan pergi ke Kelang. Watak utama kali ini ialah Sudin. Apa yang Sudin ceritakan? Dia ni bekerja di satu mall di Kelang. Nama dia tak bagi tahu lah nama apa kan. Cuma mall ni dia telah lama terbengkalai. Lepas lama terbengkalai kan, lepas tu ada satu company ni jadikan bangunan tu sebagai mall. Jadi kalau bangunan yang dah terbiar lama, mungkin sebelum ni adalah entiti-entiti lain yang duduk dekat bangunan tu kan. Jadi jom kita ikuti cerita si Sudin ni. Apa kisah dia pula? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Sudin, dia dah bekerja dalam mall tu lebih kurang 7 bulan. Banyak juga sebenarnya dia kena kacau dekat dalam mall tu. Tapi yang ini pengalaman yang paling teruk lah dia kena kacau dengan entiti tu. Si Sudin ni dia bekerja sebagai salah seorang staff panggung wayang dekat mall tu. Dari syarikat mana dia tak ada bagi tahu pula. Mungkin kita boleh teka-teka lah apa je nama-nama syarikat panggung wayang yang ada dekat Malaysia ni kan. Nak dijadikan cerita, pada malam tu si Sudin ni dia shift malam. Kalau shift malam, biasanya akan buat closing, akan cuci apa-apa yang patut sebelum diorang ni balik. Lepas Sudin habiskan kerja dia mengemas tu semua kan, masa tu lebih kurang pukul 3.30 pagi. Tapi pada masa tu adalah lagi beberapa staff yang masih belum habis lagi buat kerja. Tapi yang side Sudin ni dia dah habis dah. Jadi dia buat keputusan untuk isap rokok kejap sementara member-member dia lain habis settlekan kerja kan. Mungkin panggung wayang ni di tingkat 7 sebab dia tak ada bagi tahu wayang ni tingkat berapa. Si Sudin ni dia pergi keluar isap rokok dekat parking tingkat 7 sambil nak layan feeling, nak ambil pemandangan lah. Mungkin nampak pemandangan seluruh Kelang tu lah. Malam-malam pemandangan kalau dari tingkat atas kan cantik kan. Tengah dia feeling isap rokok tu kan sambil layan pemandangan kan, tiba-tiba dia bau macam, dia pun tak tahu macam mana dia nak describe. Macam bau wangi tapi boleh juga dia katakan macam bau hanyir. Tapi dia buat bodoh je lah sebab tingkat atas kan, mungkin angin yang bawa bau-bau tu datang lalu dekat hidung dia kan. Jadi dia pun buat relax, buat tak tahu, main phone macam biasa kan. Tiba-tiba ada orang pegang bahu dia, macam tepuk bahu dia tau. Orang tepuk bahu dia. Terkejutlah si Sudin ni kan. Nasib baik handphone dia tak tercampar ke bawah kan. Kalau tidak apa, handphone barulah jawabnya. Sambil tu dia tolehlah ke belakang kan. Slow-slow tengok siapa pula yang tepuk bahu aku ni kan. Bila dia toleh ke belakang tu, tak ada orang. Sunyi, diam. Krik-krik. Si Sudin ni ingat member dia lah kan. Nak ajak dia balik lah kan. So dia panggil nama member dia. Man, kau tu. Kau jangan macam-macam. Tapi senyap je tak ada jawapan. Si Sudin ni dah rasa mula tak sedap hati lah kan. Lepas tu dia pun caw lah daripada situ. Dia balik-balik dekat tempat kerja dia. Bila dia tengok dekat tempat kerja dia, dah gelap. Macam dah tutup. Semua orang dah balik. Macam dia, ya Allah, aku punya barang-barang semua, wallet semua dah lah dalam bilik rehat. Nak tak nak, si Sudin ni kena masuk balik dalam, ambil barang-barang dia, wallet dia, kunci motor dia, beg dia, semua dekat dalam tu. Nak tak nak dia kena masuk juga. Sebab barang-barang dia tu dekat dalam bilik rehat staff. Kira macam ada satu bilik untuk staff berehat lah. Dan dekat bilik tu lah yang staff akan letak barang-barang dia semualah dekat dalam tu. Macam locker lah, locker room lah kira kita panggil kan. Lepas saja Sudin tu ambil barang apa semua kan, lepas tu dia pun terus pergi ke lift. Nak turun masa tu, masa dia on the way nak berjalan ke lift tu, dia rasa macam ada benda yang ikut belakang dia. Bayangkan
mall yang kosong, kalau jalan pun rasa bergema tapak kaki, tapi macam ada benda yang ikut, tapi bunyi dia lain, maksudnya tak sinkronis dengan tapak kaki si Sudin ni. Maksudnya bunyi dia macam tak sama lah kan bila dia berjalan tu. Bila si Sudin ni angkat kaki, tapi bunyi tu macam bunyi orang seret di atas lantai. Masa ni bulu roma si Sudin ni dah meremang lah. Tapi dia teruskan perjalanan lah sebagai lelaki sejati kan. Dia teruskan perjalanan sampai ke lift. Bila sampai masuk dalam lift tu, dia tekan button G. G ni tempat parking motor. Jadi dia nak turun ke tingkat G tu untuk ambil motor dia lah. Masa on the way nak turun ke G tu, lift tu rasa dia, si Sudin ni rasa macam lama sangat lift tu nak bergerak kan. So lift tu turun, tiba-tiba lift tu stop dekat tingkat 3. Bila lift tu dah stop dekat tingkat 3, tapi pintu lift tu tak buka. Jadi si Sudin ni dia menggelabah lah kan, tekan button G untuk teruskan perjalanan lift tu ke bawah. Banyak kali dia tekan kan, macam sampai dia dah menggelibas dan menggelabah kan, duk tekan je G tu kan. Tiba-tiba pintu lift tu terbuka, zaz. Bila dah terbuka, tingkat 3 tu tak banyak lagi kedai-kedai yang ada tau. Bayangkan buka je pintu lift, memang gelap gelita, memang tak ada satu lampu pun dekat tingkat 3 tu, gelap je. Sebab dekat tingkat 3 tu memang tak ada penyewa. Maksudnya kalau ada penyewa, sekurang-kurangnya adalah lampu dia punya signage tu menyala kan. Tapi memang tak ramai penyewa dalam tu, jadi memang gelap aje lah semua dekat tingkat 3 tu. Bila si Sudin ni dah fed up, campur dengan dia punya menggelabah lagi kan, memang rasa nak cepat turun kan, dia pun ambil keputusan keluar daripada lift tu dengan berbekalkan lampu dekat telefon dia tu. Dia pergi cari tangga sebab dia fikir dah sampai tingkat 3, untuk sampai ke ground floor lebih kurang 2 tingkat saja lagi lah, macam dah tak jauh lah kan. Jadi dia pun pergi ke pintu kecemasan ataupun pintu tangga tu. Dia nak ikut turun tangga tu, tapi dekat tangga tu memang gelap gila. Dia hanya berpandukan pada dia punya lampu telefon dia je. Si Sudin ni pun turunlah tangga, tapi dia turun tangga bukannya berjalan tau, dia berlari man. Dia berlari macam tak cukup tanah untuk sampai cepat ke ground floor tu, sebab dah takut ni pasal kan. Bila dia rasa dia dah turun banyak anak tangga, sepatutnya dia rasa bagi dia dah sampai dekat ground floor tu. Sebab dah banyak anak tangga ataupun dia dah pusing banyak kali dah tangga tu untuk turun ke bawah, tapi rasa macam lama sangat, macam tak sampai-sampai kan. Lepas tu macam sampai satu part tu, dia yang ada bagi tahu dekat sekarang kita berada dekat level mana kan. Bila dia suluh, dia tengok papan tanda tu menunjukkan level 2, maksudnya dia baru turun 1 tingkat. Masa ni kepala otak si Sudin dah bercelaru sangat dah. Dia dah tak tahu nak teruskan ke ataupun dia nak patah balik pergi ke lift. Jadi dia ambil keputusan untuk patah balik ke lift, untuk turun menggunakan lift je. Bila dia dah masuk lift tu, dia tekan G. Dah tekan G tu, pintu pun tutup. Dia mengharapkan keadaan akan menjadi lebih baik lah, maksudnya dia dah selamat lah. Tapi sangkaan Sudin tu meleset. Lift tu bawa si Sudin ni balik ke tingkat 7. Tapi si Sudin ni ingat lift tu menuju ke G. Jadi bila pintu lift terbuka di tingkat 7 tu, dia pun melangkahlah keluar. Bila dia melangkah keluar, dia perasan dia di level 7. Sebab dekat hujung tu ada tempat karaoke. Memang dia perasan lah tempat karaoke tu ada dekat tingkat 7. Dekat depan karaoke tu, dia perasan ada satu susuk tubuh berwarna putih dekat depan karaoke tu. Susuk tu memandang ke arah si Sudin ni, ataupun memandang ke arah lift yang daripada Sudin baru keluar ni lah. Si Sudin ni dapat merasakan yang benda yang dia nampak tu bukan manusia. Jadi dia cubalah jerit untuk minta tolong kan. Kalau security ke dengar kan masa tengah buat rounding kan. Tapi masa dia nak menjerit minta tolong tu,
suara dia macam tak lepas, tersangkut dekat dalam, macam memang tak lepas lah. Maksudnya dia tak boleh lontarkan suara dia tu. Lepas tu Sudin cakap benda tu slow-slow bergerak ke arah dia. Tapi bukannya bergerak macam kalau kita nampak manusia biasa macam berjalan kan. Ini dia macam kat sini tiba-tiba sup dah dekat depan sini. Dalam sekelip, kalau dalam beberapa saat sup kat depan sini. Dia macam hilang-hilang. Masa ni si Sudin tak tahu dah nak buat apa. Dia nak cuba lari tapi kaki dia tu macam terkunci, tak boleh nak bergerak. Jadi dia pejamkan mata dia sambil dia bacalah ayat-ayat apa, doa-doa apa yang dia ada, sambil dengan keadaan yang berdiri macam tu, sambil tutup mata. Sambil-sambil dia berharap dengan berdoa ada bantuan tiba. Sudin cakap lama di dalam keadaan macam tu, berdiri sambil tutup mata sambil berdoa tu. Dengan dalam keadaan Sudin yang macam tu, dengan takutnya, dengan seramnya, dengan rasa nak terkucil, nak terberak semua ada, tiba-tiba dia dengar bunyi ting. Maksudnya lift ada pergerakan lift dari bawah sampai ke tingkat 7 tu. Macam biasa kalau lift kan sampai satu tingkat tu kan dia akan bunyi ting dan dia akan buka lah kan pintu tu kan. Yang si Sudin ni ingat dalam kepala otak dia dah fikir apa pula lah makhluk yang nak datang belakang aku ni kan. Lepas tu Sudin rasa bahu dia kena tepuk. 2 kali bahu dia kena tepuk. Pap. Tapi dia buat tak tahu dan buat bodoh sebab dia beranggapan yang tepuk bahu dia tu adalah makhluk yang ada di depan dia. Kira macam dia punya geng-geng lah kan. Tapi sangkaan dia meleset. Tiba-tiba dia dengar satu suara. Oi Sudin, kenapa kau tak balik lagi? Berani kau seorang-seorang kat sini? Sudin ni beranikan diri dia. Dia buka mata perlahan-lahan. Lepas tu dia pusing ke belakang. Dia tengok 2 orang security bersama lampu suluh sedang membuat rondaan dekat tingkat 7 tu. Sudin punya gembira masa ni, perasaan dia ni macam nak melompat, nak peluk abang-abang security ni kan. Tapi disebabkan si Sudin ni cover macho kan, rasa macam lelaki Melayu terakhir kan, dia cakap jom kita turun bawah, nanti aku cerita. Sampai dekat bawah, si Sudin ni pun ceritalah apa yang terjadi dekat diri dia. Yang 2 orang security ni, dia perasan motor si Sudin ni ada dekat parking lagi. Jadi dia naik ke tingkat 7 untuk check sebab apa si Sudin ni tak balik lagi kan, takut terjadi apa-apa kan. Lepas tu dia cakap memang kalau dekat mall tu lepas pukul 10 malam dinasihatkan jangan berani-berani untuk jalan seorang-seorang, baik staff ataupun pelawat. Kalau security pun biasanya kalau buat rounding akan pergi berdua, sebab kalau pergi seorang-seorang confirm akan diganggu. Sudin baru perasan dia stuck dekat dalam mall tu dekat nak hampir subuh dah. Jadi dia lepak dulu dekat pondok Pak Gad tu sambil minum, tenangkan diri. Lepas azan subuh barulah dia ambil motor dia pun pulang ke rumah dan berehat. Lepas daripada kejadian tu, si Sudin ni demam seminggu. Menurut Sudin ni, antara level yang kerap kena gangguan ialah di level 3, iaitu surau perempuan. Tapi yang paling teruk adalah di level 7, di mana tempat dia bekerja lah. Maksudnya kalau dekat level 7 ni, kalau parking kereta lepas maghrib ni, diorang kena pastikan diorang dah pindahkan kereta diorang tu ke bawah. Sebab kalau lepas maghrib ni dekat tingkat 7 tu memang seram. Tak kira lah waktu hari biasa ke ataupun hari weekend. Menurut Sudin lagi, tapak yang diorang bangunkan untuk buat mall dulu tu, yang untuk buat building tu, adalah bekas tapak perkuburan Cina yang dah lama. Maksudnya memang dari dulu lagi memang tempat tu dah ada benda lain yang tinggal menurut Sudin.
tamatlah cerita Sudin pada hari ini. Benar atau tidak? Wallahualam. Anggaplah saja sebagai satu hiburan. Sekian saja pada hari ini. Sekiranya penyampaian saya kurang memuaskan, saya minta maaf. Sehingga kita berjumpa di cerita seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.